Ya, sabar, jangan buat lagi. Cikgu nak pilih-pilih soalan je. Okey. Cikgu nak awak buat. Okey, cikgu nak tengok jalan kerja Okay. Soalan 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15. Cikgu bagi masa 10 minit, cukup 10 minit. Cukup tak 10 minit? Kena salin soalan ke cikgu? Tak, cikgu nak tengok jalan kerja dengan jawapan je. Tak payah salin soalan. Tak payah salin soalan, tak payah lukis, tak payah apa. Terus buat je. Terus buat, terus keluar cari, dapatkan jawapan. Kemudian hantar. Okay. Okay. Kalau ada siapa-siapa yang tak faham soalan ke, tak tahu macam mana nak cari ke, boleh tanya. Tapi tak bolehlah tanya cikgu. Apa, macam boleh tanya cikgu macam mana nak buat dan cikgu akan bagi tahu je lah. Okey, formula apa awak nak kena pakai, formula apa nak kena pakai, so awak kena cari formula tu. Okey, boleh buat dulu. Yang baru masuk, okey. Aisyah buat soalan 13, 14 dan 15. Soalan tak payah salin. Okey, gambar rajah tak payah salin. Tunjukkan jalan kerja dan jawapan, hantar kat cikgu je. Hantar kat Telegram. Amel boleh buat, Amel? Tak tahu, boleh tanya Amel. Soalan nombor 13 saya nak buat. Soalan nombor 13? Macam tahu saya nak buat. Tak tahu macam mana nak buat. Okey, soalan nombor 13 ni, awak kena cari. Okey, kalau awak tengok kat sini, dia bagi sudut pedalaman. Okey, dekat Y ada sudut pedalaman 125. Kemudian ada sudut pedalaman D. Kemudian ada 97, ada 110. 68 ni sudut di sebelah luar. So, awak kena cari dulu sudut di sebelah dalam. So, bila awak dah dapat sudut sebelah dalam, so awak kena guna poligon yang berbentuk ini. Ni poligon berbentuk ni. Awak kena cari hasil tambah sudut pedalaman. Dia ada formula dia. Awak kena cari hasil tambah sudut pedalaman. Mana nak cari formula ni? Formula ni ada dekat dalam bab 4. Awak kena cari dekat, kalau awak ada buku rujukan ataupun buku teks, ataupun buku aktiviti. Okay. Cari dalam tajuk bab 4. Ini soalan bab 4.
So awak kena cari sudut sebelah dalam dekat X. Itu yang pertama lah. Cari sudut sebelah dalam dekat X. Itu benda pertama awak kena buat. Kemudian kena cari formula hasil tambah sudut pedalaman. Untuk poligon yang cikgu lorekkan warna merah ni. Berapa hasil tambah setiap sudut dekat dalam. Berapa jumlah hasil tambah setiap sudut dekat dalam poligon tu. Daripada situ nanti awak akan keluarkan 125 tambah dengan D tambah dengan 97 tambah dengan 110 tambah dengan sudut sebelah dalam dekat X, awak akan samakan dengan hasil tambah sudut pedalaman tu lah. So nak dapatkan sudut pedalaman tu, dia ada formula dia. Okay lah, cikgu letaklah formula dia kat sini. Awak fikir macam mana nak guna formula ni. Okay, ini formula hasil tambah sudut pedalaman. Cuba try buat dulu. Ini formula dia N tolak 2. N tolak 2 darab 180. Ini dia punya formula untuk cari hasil tambah sudut pedalaman sesebuah poligon. Yang baru masuk, okey. Alisha, buat soalan 13, 14 dan 15. Soalan tak payah salin. Terus buat jalan kerja, tunjuk jalan kerja dan jawapan hantar dekat Telegram.
Ameh, N tu apa Ameh? Oh, 68. Sudut luar. Kan ini formula ni untuk cari hasil tambah sudut di dalam sebuah poligon. Bukan cari sudut dekat X. Contoh, kalau awak ada satu poligon yang macam ni, okay, formula yang kita nak pakai ni, kita nak cari sudut sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, berapa jumlah dia. Ini formula dia. So, sebelum awak nak cari nilai D, awak mesti tahu dulu hasil tambah keseluruhan sudut dalam poligon. So, N dekat sini ni adalah bilangan sisi. So, gambar yang cikgu lukis ni berapa sisi? Mac. 5. 5. So, nilai N kat situ mesti 5 lah. 5 tolak 2 darab 180. So, jawapan ni adalah hasil tambah semua sudut dekat dalam ni. So, kalau sini A, sini B, sini C, sini D, sini E, A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E, jumlah dia adalah, jumlah dia yang ni lah. Inilah jumlah dia kat sini. Sorry. Jumlah dia kat sini lah ni. Kat sini. Itu hasil tambah dia. So, dekat soalan tu, poligon tu, berapa hasil tambah sudut dalam dia? Berapa jumlah hasil tambah sudut dalam dia? Dapat berapa? 540. Okey, 540. So, maksudnya, sudut dekat X sebelah dalam tambah sudut 125 tambah D tambah 97 tambah 110. Jumlah semua tu mesti sama dengan 540. So, awak boleh keluarkan persamaan dekat situ. Satu persamaan linear kita boleh keluarkan dekat situ. Iaitu awak keluarkan hasil tambah. Tulis balik macam ni. Macam cikgu buat ni. Awak dah tahu sini 540 kan? So, keluarkan semua nilai sudut yang duduk di dalam poligon tu. Keluarkan dalam bentuk operasi tambah macam ni lah. So, untuk yang D tu awak keluarlah tambah D. Sebab D itulah kita nak cari. Tapi dekat X tu awak kena carilah dulu. Sudut dekat X ni. Sudut dekat X sebelah dalam ni awak kena cari dulu. Macam mana nak cari sudut sebelah dalam? Macam mana nak cari sudut sebelah dalam?
Bila cikgu suruh buat sendiri, baru cikgu tahu ramai yang tak boleh buat. Awak ulang kaji lagi tak? Ha? Ke dah tinggal dah semua. Habis exam, habis semua. Ha? Simpan buku. Banyak yang tak boleh buat ni. Macam mana cikgu nak suruh buat sendiri? Ramai tak boleh buat. Okey. Okay. Kalau cikgu tunjuklah macam mana nak buat. Okay. Kalau cikgu tunggu ni, memang habis masa kita kat soalan 3 ni je. Okey. Yang dah buat, dah hantar, cikgu dah semak dan betul tu. Okey, bagus. Okay. Yang belum hantar, okay, boleh tengok dekat sini. Okey, Joshua, baru betul. Okey. Okay. Tengok betul-betul, fokus betul-betul. Okay. Kalau perlu salin, boleh salin. Okey. Soalan nombor 13. Okey, cari nilai D. Okey, so dekat sini nilai D ni dia duduk di sebelah dalam suatu poligon. Okey, poligon tu adalah poligon tidak sekata. Okey, ini kita panggil poligon tidak sekata sebab setiap bucu sudut tu, okey, dia nilai dia tak sama. Okey, sebab tu kita panggil poligon tidak sekata. Okay. So untuk nak cari nilai D, okay, kita perlu tahu hasil tambah sudut pedalaman. Okay. So sebelum nak cari hasil tambah sudut pedalaman, kita kena cari dulu sudut di sebelah dalam X. Okay. Cikgu rasa cikgu kena tanya macam ni je. Okay. Okay. Sudut di sebelah dalam, Alisha, berapa sudut di sebelah dalam X? 112. Macam mana dapat 112? X tambah dengan 68 sama dengan 180. Okey. Okey. So, nak cari sudut di sebelah dalam, okey. Hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran. Okay, kalau awak tengok kat sini, dia cakap dekat sini, WXY adalah garis lurus. Okay. So, bila atas garis yang lurus, okay, sudut keseluruhan atas garis lurus ni bernilai 180 darjah. Okay. So, dekat sini daripada 68 sampailah ke sebelah sini. Okay. Ini adalah 180 darjah. Okay. Daripada sini sampai sini 180 darjah. So untuk kita nak tahu sudut di sebelah dalam, okay, so dekat sini kita ambil lah 180 tolak dengan 68. So, kita akan dapat 112 dekat sini. So sudut dekat sini 112. So kita dah ada berapa sudut sebelah dalam yang dah tahu, ada 4 daripada 5 sudut. Sudut yang kelima tu dekat D itulah yang kita tak tahu tu. So, kena pakai hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman. Okay. So, N tolak 2 darab 180. N tu adalah bilangan sisi. Okay. So, 5 tolak 2 darab 180. Okay. So, 3 darab 180. So, kita dapat 540 darjah. So, sudut di sebelah dalam tu jumlah keseluruhan dia adalah 540 darjah. So, kita keluarkanlah semua bucu, setiap bucu, nilai sudut setiap bucu tu keluarkanlah dalam bentuk persamaan. Okay. 112 tambah 110 tambah 125 okay, tambah 97 tambah dengan D
Okay. D pun kena masuk dalam ni lah sebab D tu kita tak tahu. Dan dia wakilkan dengan huruf, so kita letaklah huruf kat situ. Okay. Semua ni adalah bersamaan dengan 540. Okay. Dalam jalan kerja kita mesti ada nama benda yang kita nak cari. Maksudnya awak tak boleh buat jalan kerja tu, okay, ada nombor je. Okay. Kalau soalan tu cakap nak cari nilai X. Okay. Dalam jalan kerja awak mesti ada X tu, mesti ada. Sepanjang jalan kerja awak tu X tu mesti wujud. Dia tak boleh ada jalan kerja nombor. Okay. Sampai last pun nombor. Awak tak ada tulis pun last kali X sama dengan berapa. Okay. Walhal soalan tu minta cari X, tapi dalam jalan kerja awak tak ada tulis sebarang huruf. Itu tak boleh buat macam tu. Okay, mesti ada nama benda apa yang mesti kita kena letak, wakilkan benda yang kita nak cari itu, kita kena wakilkan. Kalau dia minta wakilkan dengan X tu, sepanjang pengiraan kita mestilah ada huruf X. Okay, tak bolehlah tak ada sebarang huruf langsung. Okay. Jadilah jalan kerja tu jadi pelik lah. Okay. Ada nombor saja tapi sampai last, sampai jawapan akhir pun tinggal nombor juga. Okay. Okay. Lepas tu, okay, kalau cikgu sebagai pemeriksa, macam mana cikgu nak tahu yang awak jawab 10 ni benda apa? Okay. Awak tak ada letak X sama dengan ke? 10 ni sama dengan 10 buah buku ke? Okay. Tak ada nama. Okay, nombor tu tak ada nama. So macam mana pemeriksa nak tahu awak jawab jawapan awak yang mana satu? Okay, kalau awak tak ada letak, tak buat jalan kerja yang proper lah. Okay. Okay. Tak ada nombor je, sebarang huruf apa satu pun tak ada. Tak bolehlah macam tu. Okay, mesti kena ada. Okay, kita kena letak nama. Kalau dia cakap minta cari luas. Kalau dia soalan tu cakap minta cari luas segi 4. Awak kena tulislah luas segi 4 sama dengan, barulah jalan kerja awak duduk kat sini. Okay, nama depan ni untuk jalan kerja awak tu mesti ada nama. Okay. Kalau dia suruh cari perimeter, dekat depan mesti kena tulis perimeter sama dengan. Kemudian tunjuklah jalan kerja. Okay. Jangan biar ada jalan kerja tapi awak tak bagi tahu benda apa yang awak cari. Okay. Okay. Okay, so dekat sini kita nak cari D. So dalam jalan kerja kita, sepanjang jalan kerja kita mestilah kena ada D tu. Okay. So daripada sini, okay, D, okay, pindahkan semua yang lain. Okay, kita tambahkan atau kita tambahkan dulu yang, okay, tambahkan dulu nombor kat sini. 112 tambah 110 tambah 125 tambah 97. 444. Okay. Tambah semua, so sini tambah D sama dengan 540. Okay. Awak kan dah belajar pindah-pindah tu semua. So kita tunjuklah jalan kerja kita macam mana kita buat pindah-pindah tu. Okay. So D pindahkan 444 ni pindahkan ke sebelah kanan. So pindahkan 444 ke sebelah kanan. Amirul nak tulis apa sebelah kanan? 54 Mana? 540 540 tolak Okay. 44 444. 540 tolak 444. Okay. Okay. So dapatlah nilai D 96. Okay. Okay. Soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua ni soalan algebra. 1/2S tolak dengan 1/3S. Okay. So 1/2 ni dia bagi nombor bercampur. So kita tukar dulu 1/2 kepada pecahan tak wajar. Okay. Macam mana nak tukar? Pakai kalkulator je. Tak payah buat macam ni. Okay. Kalau sebelum ni sekolah rendah tak pakai kalkulator, okay, kita buat darab tambah kan. Okay. Tak payah buat macam ni. Masuk je dalam kalkulator 1/2, kemudian tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Okay. So 1/2 tu adalah 3/2. 3/2S tolak dengan 1/3S. Okay. Yang ini pun awak tak payah buat, samakan.
samakan bawah semua. Itu tak payah. Okay. Pakai kalkulator je. Sebab okay, ini sebutan yang serupa. Sebutan, dua-dua sebutan ni ada S. Okay. Terus tekan kalkulator je lah. 3/2 tolak dengan 1/3. Okay. Kemudian ambil jawapan dalam pecahan tak wajar. Okay. 7/6S. Inilah jalan kerja kita. Okay. Yang awak darab-darab semua tu, itu tak letak, tak buat pun tak apa. Okay. Sebab kita dah ada kalkulator. Buat apa lagi kita nak guna cara manual. Okay. Kalau boleh pakai kalkulator. Okay. So tak payah buat darab 3 atas bawah, darab 2 atas bawah ni tak payah. Okay. Boleh terus guna kalkulator. Okay. Cumanya jalan kerja dia kena tunjuk macam ni lah. Okay. Tunjuk macam mana awak tukar apa 1/2 kepada bentuk pecahan tak wajar. Okay. Biasanya soalan macam ni bukan markah banyak pun. Awak nak buat jalan kerja yang darab-darab. Samakan bawah tu semua tu. Biasanya soalan macam ni 1-2 markah je. 1 markah jalan kerja, 1 markah jawapan. Okay. Tapi tak salah lah. Cikgu tak kata salah awak nak buat apa, samakan bawah itu semua tak salah pun. Cumanya dia akan ambil masa awak menjawab soalan. Itu saja. Okay. Awak akan buang masa lah. Okay. Dekat soalan tu, soalan yang boleh siap cepat tapi jadi ambil masa sikit. Okey. Soalan 15. Okay. Hitung nilai N apabila M sama dengan -3. Okay. Soalan ni soalan mudah aja. Tapi kalau salah kira dekat dalam kalkulator, okay, tetap jawapan kita akan jadi salah jugalah. Okay. So N sama dengan -7M tolak 3 tolak 2M kuasa 2. Okay. So yang ni awak kena tahu macam mana nak ganti nilai M dekat dalam persamaan. Okay. So -7M, -7 darab M. So -7 darab -3. Okay. Jangan buat -7 darab -3. Okay. Tak nak buat cara macam ni. Okay. Gunakan kurungan untuk mewakili operasi darab. Okay. Kemudian tolak dengan 3, tolak dengan 2. Okay. Dekat sini tolak dengan 2M kuasa 2. So yang kuasa 2 tu adalah untuk M. Bukan untuk 2M. Dia untuk M saja. Kalau untuk 2M dia akan tulis macam ni. 2M. Ini baru 2M kuasa 2. Okay, kalau tak ada kurungan, kuasa tu dekat M, maksudnya M saja yang berkuasa 2. Okay. So, 2M kuasa 2. So, dalam kurungan lah kena letak kat sini. Okay. -3 kuasa 2. So, selesaikan yang depan dulu. -7 darab dengan -3 dapat 21. Tolak 3. Okay. Kemudian, tolak 2. Okay. Selesaikan yang dalam kurungan dulu. M kuasa 2 tu. Okay. M kuasa 2 ni. Okay. Tadi cikgu tengok ada yang salah kira. Okay. Mungkin ada salah kat sini lah. Okay. -3 kuasa 2 dalam kalkulator awak tak boleh tulis macam ni. Okay. -3 kuasa 2 mesti dalam kurungan kuasa dekat luar. Okay. Baru dibagi jawapan yang betul. Okay. Kalau awak tak letak kurungan, okay, jawapan dia sentiasa negatif. Awak kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, kuasa 4 ke, kuasa berapa ke, kalau tak letak kurungan, semua dia bagi jawapan negatif. Okay. Patutnya, bila kuasa nombor genap, okay, kuasa 2, kuasa 4, kuasa 6, kuasa 8, itu semua akan menghasilkan jawapan positif. So, dekat sini dia jadi 2 darab dengan 9. So, 21 tolak 3 tolak 2 darab 9. Okay. Nak tekan kalkulator semua boleh lah. Boleh je nak tekan kalkulator daripada awal. Tapi make sure awak kena tahulah macam mana nak, yang mana perlu kurungankan, yang mana yang tak perlu. Okay. So kalau tak pasti, better kira sikit-sikit. Okay. Selesaikan satu persatu. Okay. So nilai N adalah sama dengan 0. Boleh? Boleh faham? Ameh, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Aisyah, boleh faham tak Aisyah? Boleh. Okay. Amirul, boleh faham? Boleh ke?
Okey, next. Kita pilih-pilih soalan je. Okey, soalan 31. Cuba buat dan hantar kat dekat cikgu. Baca soalan. Okey. Ini soalan koordinat bab 7. Soalan titik tengah. Okey, cikgu letak formula dekat sini. Okey. Titik tengah sama dengan X tambah X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey. Okey, tak payah hantarlah. Okey, nanti cikgu tanya. Sorry. Oh. Joshua dah siap dah? Belum. Belum. Tahu buat tak? Tahu formula tapi tak tahu buat. Tak tahu buat. Aish, dah siap? Tengah buat. Tengah buat.
Koordinat biasanya kita letak dalam bentuk pecahan, Aisyah. Kita tak letak dalam bentuk perpuluhan. Kalau awak dapat perpuluhan, cek dalam kalkulator bentuk pecahan dia, berapa nilai pecahan dia. Koordinat biasanya kita pakai nombor bulat atau nombor bentuk pecahan saja. Perpuluhan kita tak guna. Contoh kan, kalau dapat kira-kira dapat 0.5. Okey. So jangan pakai nombor ni, pakai nombor dalam bentuk pecahan dia, 1/2. Biasa koordinat kita pakai bentuk pecahan, tak pakai bentuk perpuluhan. Alisha dah ke? Belum, tengah buat. Belum. Tengah buat. Aish dapat Aish? Kau cek tak? Kau cek tak? Ada dapat apa? Saya dapat T sama dengan 17, U sama dengan negatif 20. T sama dengan 17, U sama dengan negatif 20. Okey. Kita tengok dapat awak betul tak? Aisyah, dapat apa Aisyah? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Cikgu sudah siap. Sudah siap. Joshua berapa? T 17, U negatif 20. T 17, U negatif 20. Yes. Okey. Okey, jom kita tengok. Betul tak? T 17, U negatif 20. Okey, so dia bagi dekat sini, dia kata Q adalah titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan Aisyah tutup mic sekejap Aisyah. Kita nak cakap. Okey. Amirul dapat tak Amirul? Lupa tanya Amirul. Tak. Tak dapat. Okey. So dia kata Q adalah titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan R dan S.
So kalau kita buat dalam bentuk gambaran, gambaran dia macam ni lah. Okay. Q adalah titik tengah bagi garis lurus R dan S. Okay. So RQ duduk di tengah-tengah. So koordinat dekat Q ni 4, -3. Dekat S ni -9U. Dekat R ni T14. Okay. So kenapa cikgu bagi formula titik tengah ni? Okay. So untuk kita nak cari titik tengah, kita akan pakai formula yang ini. Tapi soalan ni dia bagi titik tengah. Okay. Biasanya kalau soalan kalau nak guna formula ni direct, maksudnya nak guna formula ni terus, kita soalan tu mesti tanya apa nilai di tengah. Okay. Contoh dia katalah dekat sini, dekat hujung sini A, dekat sini hujung ni C. Tengah-tengah dia B. So dia bagi tahu dekat A dengan C ni dia bagi tahu. Okay. Dia suruh cari dekat tengah-tengah. Ini kita pakai direct lah formula ni, cari titik tengah tu. Okay. X1 tambah X2 bahagi 2 ni maksudnya koordinat X tambah dengan koordinat X bahagi 2, dapatlah X di tengah-tengah. Okay. Kalau nak cari titik tengah, koordinat X dekat sini tambah dengan koordinat X dekat sini. Okay. Tambah X, kemudian bahagi 2. Kita dapatlah koordinat di tengah-tengah untuk X. Kemudian untuk Y, okay, Y tambah dengan koordinat Y. Y tambah dengan koordinat Y bahagi 2, kita dapatlah pula tengah-tengah untuk Y. Okay. Tapi soalan ni dia bagi tengah-tengah. So dekat sini kita kena keluarkan dalam bentuk persamaan. So tengah-tengah dia bagi. So dekat sini, okay, kalau dekat sini X dekat R tambah dengan koordinat X dekat S bahagi 2. Okay. So T tambah dengan -9 bahagi 2. So formula ni untuk cari nilai tengah-tengah untuk X. So untuk X punya tengah-tengah kita ada jawapan dia. Sama dengan 4. So jadilah terbentuk satu persamaan. Kemudian satu lagi untuk Y. Y dekat R tambah dengan Y dekat S bahagi 2, dapat Y dekat Q. Y di tengah-tengah. So untuk Y 14 tambah dengan U bahagi 2 sama dengan -3. Jadilah dua persamaan macam ni. So daripada sinilah kita boleh tahu nilai T dengan nilai U. So untuk yang pertama tu, okay, 2 bawa naik atas, darab dengan 4. So jadi T tambah -9. So tambah jumpa dengan tolak, jadi tolak. T tolak 9 sama dengan 8. So T sama dengan pindah -9 pergi duduk dengan 8. Okay. So jadi 8 tambah 9. So T sama dengan 17. Okay. So apa dapat 17? Jawapan dia betul lah. Okay. Dan yang bawah ni 2 bawa naik atas. So jadi 14 tambah U sama dengan -3 darab 2. Okay. Sebab ini kalau kuasi darab. Okay. 14 tambah U sama dengan -6. U sama dengan power 14, pindah pergi sebelah sana. -6 tolak 14. U sama dengan -20. Okay. So T 17, U -20. Okay. Okay, boleh salin kalau nak salin lah. Okey. Ini kira soalan simple lah ni. Soalan 33 dengan 34. Okey, yang ni cikgu nak semua buat dan hantar dekat cikgu.
10 minit je Jangan lama. 10 minit tu pun kira lama lah tu. Okay. Kalau ikut soalan kita cerita soalan SPM teruslah. Okay, nanti SPM awak pun akan sampai SPM kan. Okay, kalau ikut standard SPM untuk awak nak selesaikan semua soalan, sebab SPM kertas 1 ada 40 soalan, 40 markah. Kertas 2 markah dia adalah 120 markah kot kalau tak salah cikgu lah. 120 ke 100, betul lah, 120 markah. Kertas 2 ada 120 markah daripada kertas 2. Okay. So biasanya satu soalan ni mesti bawah daripada 5 minit awak kena selesaikan. Kalau tidak, tak sempat nak habiskan. So awak kena praktis lah untuk kira laju. Okay. So kena banyak latihan lah. Honorable shine in my eyes. Da-da-da-da-da-da-da-da. Aziz buat kerja Aziz. Main. Lepas tu cikgu suruh buka kamera, cikgu tak tahu awak buat apa. Dah siap hantar Semua sekali.
Alisha, soalan 34 tu kan, unit dia tu awak tak payah tulis panjang, tulis short form je, km/j. Okay. Kalau dalam exam pun macam tu jugalah, tak payah tulis panjang. Okey. Aziz, ah, soalan B, soalan 33B, macam mana awak dapat lepas 101, 105? Ha? Dekat soalan tu dah ada dah nombor selepas 101. Awak pergi letak nombor link buat apa? Kat soalan tu lepas 101, 104. Amirul, mana jawapan nombor 1? Dah siap je, dah siap. Sekejap, nak hantar. Dah siap dah? Nombor 1 siap lagi nombor 1? Dah, dah. Dah, okey.
Okey. Aku bincang Okey. Kita tengok soalan nombor 33. Amirul punya cikgu dah check, kurang tepat. Asma punya soalan 33 pun kurang tepat juga. Okey. 18, 17, 15, 12. Tempat kosong, tempat kosong. Okey. So kalau tengok dekat sini, 18, 17 sini tolak 1. 17, 15 tolak 2. 15, 12 tolak 3. So kalau awak tengok pola tolak dekat sini, okey, nombor dia makin naik, tolak 1, tolak 2, tolak 3. So nombor seterusnya akan jadi tolak 4, nombor seterusnya akan jadi tolak 5. So 12 tolak 4 8, 8 tolak 5 3. Okey. Soalan yang kedua, 98, 99, 101, 104, tempat kosong, tempat kosong. Okey, yang ni nombor dia meningkat pula, tadi menurun. So kat sini 98, 99 tambah 1. Sini tambah 2, sini tambah 3. Sini tambah 4, sini tambah 5. Okey, sini akan jadi 108, sini akan jadi 113. Okey, soalan 34. Okey, yang ni kita pernah buat dah sebelum ni. So tukarkan 2500 meter per minit. So 2500 meter per minit. So per minit kita letak dekat bawah. Per minit. Okey. Dia minta tukar kepada kilometer per jam. Okey. So meter nak pergi kilometer. Okey, meter nak pergi kilometer kita mesti bahagi dengan 1000. Okey. So 2500 bahagi dengan 1000. Ataupun letak macam ni pun boleh juga. 2500 bahagi dengan 1000. Ini untuk tukar meter kepada kilometer. Untuk bawah pula kita ada minit, iaitu 1 minit. 1 minit nak tukar kepada jam. Okay, so minit nak pergi jam, 1 bahagi dengan 1 minit. Okay, 1 jam 60 minit. So minit nak pergi jam, 1 bahagi 60 lah. So 2500 bahagi dengan 1000. Okay. Kita dapat 2.5. Nombor atas 2.5. 1 bahagi dengan 60. Okay. Yang atas cikgu ambil dalam perpuluhan sebab nombor perpuluhan dia pendek je. 2.5. Dia tak ada nombor sampai penuh skrin. Sebab tu cikgu ambil dalam perpuluhan. Okay. Kalau nombor dia penuh skrin, awak tak boleh ambil dalam perpuluhan. Awak kena ambil jawapan dalam pecahan dia. Okay. So dekat sini, okay, 1 bahagi 60 memang tak boleh bahagi. Okay. So kita kena letak 1/60 juga. Okay. So maksudnya 2.5 tu kena bahagi terus dengan 1/60. Okay. So akan dapat 150 kilometer per jam. Okey. So ni je lah yang cikgu bincang untuk soalan. Okay, sebab cikgu nak tunjuk yang sambungan minggu lepas punya. Minggu lepas cikgu ada ajar guna kalkulator kan untuk cari, untuk buat pemfaktoran. Guna kalkulator tu kan. Hari ni cikgu nak sambung. Okay, sebab ada lagi pemfaktoran yang melibatkan jawapan pecahan. Okay, maksudnya nilai A dia tak sama dengan 1. Okay. So yang minggu lepas, okay, kalau ada ada yang dah tak ingat dah macam mana nak guna kalkulator semua. So kalau minggu lepas punya contoh X kuasa 2 tambah 10X tolak dengan, tambah 25. Okay. Yang ini nilai A depan ni bernilai 1. Okay. So hari ni cikgu nak tunjuk kalau nilai A tu bukan 1. Selain daripada 1. Okay, macam mana kita nak
Macam mana kita nak letak dalam kurungan? Okay. Macam mana kita nak cari jawapan guna kalkulator? So, cikgu ulang balik yang nilai A sama dengan 1 ni. Okay. So, yang ni adalah persamaan kuadratik bila ada pemboleh ubah berkuasa 2. So, awak kena ingat susunan ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okay. So, ini susunan dia untuk kita nak guna kalkulator. Okay. Kita mesti susun dalam keadaan ini kita panggil persamaan am. Persamaan am kuadratik. Okay. Persamaan umum lah. Okay. So, nilai A ni berada di hadapan X kuasa 2. Nilai B berada di hadapan X kuasa 1. Nilai C adalah nombor tanpa X. Itu mewakili nilai C. So, nilai A dekat sini adalah 1. A sama dengan 1. Ni cikgu ulang balik sekejap. B sama dengan 10. C sama dengan 25. Okay. So, kita nak guna nilai A, B dan C ni masuk dalam kalkulator. Okay. Ingat lagi tak nak guna kalkulator? Okay. Awak kena masuk mode. Okay. Tekan mode. Kemudian cari. Okay. Ini kalkulator yang bukan kelas Swiss. Mode kena tekan 3 kali. Okay. Kemudian pilih EQN. Okay. Pilih EQN. Kemudian ambil arrow ke kanan. Okay. Cursor ke kanan. Okay. Ambil degree. Okay. So, pilih 2. Okay. Pilih di 2. Tekan sama dengan. Okay. So, dia akan tanya nilai A, B dan C kan. Okay. So, A sama dengan 1. B sama dengan 10. C sama dengan 25. Okay. Apa nilai X? Okay. Apa nilai X Amir? Apa jawapan nilai X dekat kalkulator ni? Amirul, apa jawapan dekat kalkulator nilai X? -5. Negatif 5. Okey. Kalau awak semua perasan, minggu lepas cikgu tunjuk, kita ada X1, kita ada X2. Tapi soalan yang ini, dia tak ada X1, X2. Dia ada X je. Kan? Betul tak? Okay. So, apa beza X1 dengan X yang ada X1 dan X2 dan yang tak ada langsung X1 atau X2. Dia tulis sekali saja. Okay, yang tulis sekali ni, dia adalah nilai yang sama ada 2. Maksudnya kalau awak dapat X sama dengan negatif 5, maksudnya jawapan dia adalah jawapan yang sama 2 kali. Okay. So, dia kat sini, dia akan X sama dengan negatif 5, maksudnya satu lagi X pun sama dengan negatif 5. Okay. So, bila awak transfer masuk dekat dalam kurungan ni, dia akan jadi X tambah 5, X tambah 5. 2 kali nombor yang sama. Sebab apa? Sebab nilai X tu, itu masuk nilai X saja. Maksudnya dia tak ada 1, dia tak ada 2. Dia adalah 2 nilai yang serupa. So, masukkan dalam kurungan X tambah 5, X tambah 5. Ini kalau nilai X sama dengan 1. Hari ini cikgu nak tunjuk kalau nilai X bukan 1. Maksudnya selain daripada 1. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin negatif 5. Mungkin nombor positif, mungkin nombor negatif. Tapi dia bukan bernilai 1. Contoh, 3P kuasa, pakai X lah. 3X kuasa 2 tolak 22X tambah 24. Sama dengan 0. So, kalau awak tengok kat sini, nombor di hadapan X kuasa 2, dia bukan macam yang atas. Yang atas tak ada nombor ataupun bernilai 1. Yang bawah ni ada nombor di hadapan X kuasa 2. So, step dia sama je. Cuma yang beza dia nanti dekat jawapan X, nanti awak akan nampak beza jawapan dia. So, dekat sini, berapa nilai A? Amir?
Keluarkan dulu. Cikgu nak keluarkan dulu nilai A, B, C. Apa nilai A, Amir? Daripada persamaan ni, apa nilai A? Amir? Apa nilai A? Tiga kuasa 2. 3/2. Bukan. Nilai A, awak tengok persamaan umum ni. Persamaan umum ni, A tu duduk di hadapan X/2. Dia tak ada kena-mengena dengan kuasa 2 tu. Dia duduk di depan X/2 je. Apa nombor yang duduk di depan X/2? Level 2. Ha? Duduk sebelum, Amir. Duduk sebelum. Sebelum di hadapan. Di hadapan, okeylah, di belakang. Di belakang, di depan lah kan. Di depan X/2. Maksudnya dia depan. Lepas tu baru X/2. Ha, di hadapan X/2. Bukan belakang, Amir. 22 tu dah belakang X/2. Itu dah kemudian daripada X/2. Di hadapan X/2. Maksudnya sebelum. Ha, sebelum lah, sebelum. Sebelum X/2. Apa nilai sebelum X/2? Sebelum X/2 berapa? 3. Ha, 3 je. Bukan 3/2. Kuasa 2 tu X punya. Bukan 3 punya. Okay, nombor tu duduk di sebelum X/2. B. Alisha, apa nilai B? 22. 22. Haziq, apa nilai B? 22. 22. Awak tahu jawapan dia 22 ke ikut kawan? Awak tahu jawapan dia 22 ke ikut kawan? Tahu jawapan 22. Okey, kenapa? Macam mana awak tahu dia 22? Dia ada sebab. Macam mana awak tahu nilai dia 22? Okey, kalau cikgu tanya awak persamaan ni. Apa nilai B dia? Zik. 22. Macam mana boleh sama? Samaan cikgu buat bukan sama pun. Macam mana nombor boleh sama? Macam mana nombor boleh sama tapi persamaan tak sama? Amirul, B apa Amirul? Negatif 22. Negatif 22, bukan 22 Okey. Ibu banyak kali dah pesan benda ni. Okey, sebarang nilai yang ada tanda tolak awak kena ambil tanda tolak tu sekali sebagai dia punya nombor. Kalau ambil 22 habislah salah. So negatif 22. P sama dengan 24. Okey, sekarang masukkan dekat dalam kalkulator. Awak masuk sendirilah dalam kalkulator. Cikgu nak tahu jawapan dia lagi. Cikgu nak tanya. Aisyah. Alisha, awak dah tukar kalkulator dah? Dah. Dah? Oh, okey, bagus. Aisyah, apa nilai X? Yang pertama? 6. 6. Okey. Alisha, X yang kedua? Apa nilai X yang kedua yang kalkulator tunjuk? Apa dia? Nilai X yang kedua. Alah, pakai kalkulator. Awak pakai kalkulator ke tak? Pakai. Okey, apa nilai? Tahu tak nak masukkan nilai semua, tahu tak? Tahu. Tapi dapat Tahu, okey. X1 dengan 6. X 1/6? Sama dengan 6.
Okey, itu yang pertama awak kena tekan sama dengan sekali lagi. 1.33. Okey, yang tu nombor panjang. Okey, kalau awak tengok kalau dalam kalkulator kelas Swiss dia bagi jawapan perpuluhan panjang ke dia bagi jawapan terus pecahan, Aish? Awak dapat X satu lagi dalam perpuluhan panjang ke dia terus tunjuk perpuluhan ke dia terus tunjuk pecahan? Dia tunjuk pecahan 4/3. Pecahan okey. Okey, kalau dalam kalkulator kelas Swiss dia terus tunjuk bentuk pecahan. Kalau dalam kalkulator 570 yang awak pakai yang kebanyakan orang pakai ni, dia akan tunjuk dalam pecahan nombor panjang kan, 1.3333 penuh sampai penuh skrin. Okey, awak tak boleh ambil jawapan perpuluhan tu. Okey, bundarkan pun tak boleh. Awak kena tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Okey. Tekan shift ABC. Okey, ambil jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. So jawapan dia kat sini adalah 4/3. Okey. Okey. Dapat semua? Okey, sampai sini. Okey, sekarang kita nak transfer. Okey, nampak kalau awak tengok kat sini, nilai X kita satu nombor bulat, satu nombor pecahan. Okey, sebelum ni kelas minggu lepas semuanya jawapan X semua nombor bulat. Tak ada nombor pecahan. Okey, sekarang ni ada satu nombor pecahan. Macam mana kita nak transfer masuk dalam kurungan? Okey, tengok elok. So kurungan yang pertama ni nombor bulat, tak ada masalah lah. So dekat dalam kurungan yang pertama ni kita nak letak apa, Aziz? Apa jawapan dalam kurungan yang pertama? Aziz, nak letak apa? Ya. Dalam kurungan yang pertama ni nak letak apa jawapan? Uh, 6. Mana ada letak 6? Minggu lepas dah buat lah minggu lepas. Minggu lepas kita dah buat latihan ni. Amir, nak letak apa Amir dalam kurungan pertama? Tiga. Salah. Contoh pun cikgu ada buat dekat atas ni contoh. Cikgu buat satu contoh tadi. Tak tahulah korang perasan ke tak. Di mana nak masukkan jawapan ni. Macam mana Amir? Nak masukkan dalam kurungan. Amirul. X. Apa? X tambah 3. X tambah 3. Mana X tambah 3? Mana 3? Tak ada pun nilai X sama dengan 3. Kat sini ada X sama dengan 6, ada X sama dengan 4/3. Amirul, apa kurungan yang pertama? X tambah 6. X tambah 6, salah. Cikgu suruh tengok contoh. Cikgu bukan suruh copy apa operasi kat contoh. Cikgu suruh tengok contoh. Tengok contoh macam mana nilai X dia, macam mana masuk dalam kekurungan dia jadi macam mana. Oh, Ah, faham. so, X tolak F tolak apa dia? X tolak 6. X tolak 6. Apa jawapan dekat X? Kita kena terbalikkan dia punya positif negatif dia. Okay. Kalau jawapan dekat X positif dalam kurungan kena jadi negatif. Okey. Yang kedua. Okey, yang ini dia ada step tambahan sikit macam mana awak nak masukkan. Awak tak boleh masukkan macam ni. X tolak 4/3. Dalam bentuk pemfaktoran kurungan ni, kita tak boleh letak dalam keadaan pecahan. Okey.
So tak boleh letak X tolak 4/3. So macam mana nak letak dia? Cara dia adalah 3 ni bawa naik atas, duduk dengan X jadi operasi darab. So dekat sini awak kena tulis 3X. So bila 3X dah naik ke sebelah kiri duduk dengan X ni, sebelah kanan tinggallah 4 sahaja. So 4 ni dalam keadaan positif. Bila 3 dah pindah, tinggal 4 sorang-sorang, 4 tu dalam keadaan positif, dekat sini akan jadi tolak 4. Dia akan jadi macam tu. Okay. 3X tolak 4. So, kalau kata kita dapat X sama dengan negatif 3/4. Contoh. Okay, ada negatif kat situ. So, 4 bawa naik atas, darabkan dengan X. So, dia jadi 4X. Yang tinggal ni, tinggal negatif 3. Dalam kurungan jadi tambah 3. Itu dia punya step dia. Untuk nak masukkan jawapan yang dalam nilai X yang dalam pecahan. Okay. Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Okay, cikgu bagi awak cuba buat. Okay. Katalah dia bagi huruf yang berlainan. Okay, sebab dalam kalkulator ni, awak kena faham dalam kalkulator dia ada pakai X dengan Y saja. Okay. So, kata dia pakai huruf lain. Okay. 5K kuasa 2 tolak 32K tolak 21 sama dengan 0. Okay. So, bila dia pakai huruf selain daripada X, awak kena bayangkan yang K itu adalah X. Sebab apa? Sebab nanti jawapan dalam kalkulator dia akan tunjuk X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa. So, dekat jawapan awak jangan pergi pakai X. Okay. Dalam kalkulator dia tak ada huruf lain. Dia ada huruf X, huruf Y je. Okay. So, kalau biasanya kalau kita buat benda ni pakai huruf X lah. So, nanti bila awak letak kat sini, janganlah pergi letak X macam dalam kalkulator. Okay. Kita punya kuadratik ni dia pakai huruf K. So, kita kena pakai huruf K jugalah. So, okay, tengok satu lagi contoh. So, dekat sini, okay, A dia sama dengan 5. B dia sama dengan negatif 32. C dia sama dengan negatif 21. Okay, cuba awak masukkan dekat dalam kalkulator nilai A, B dan C dia. Okay, tak perlu reset kalkulator. Boleh replace nilai A, B, C yang tadi buat soalan tadi, boleh replace terus. Okay, kalkulator dia akan replace terus nilai. Okay, nilai A tu awak terus masuk je. 5, negatif 32, negatif 21. Okay. So, cikgu nak tahu jawapan X yang pertama. Amir, apa jawapan X yang pertama? 7. 7. Aziz, apa jawapan X yang kedua? Aziz, apa jawapan X yang kedua? Dapat apa? Aziz? Ya. Dapat apa jawapan X? Positif. Dapat apa? Awak kira pakai kalkulator ke tak? Okay. Guna kalkulator ni dia memudahkan kita. Tapi kalau awak tak praktis, tak ada guna. Itu dia cikgu boleh bagi tahu. Okay. Awak takkan ingat, awak tak boleh ingat step nak masukkan dalam kalkulator, tak tahu nak masuk dalam mode apa dan sebagainya. Okay. Awak takkan boleh buat juga. Okay. So, nak guna cara yang mudah pun kena praktis lah. Okay. Supaya kita tahu nak buat macam mana. Joshua, apa nilai X satu lagi? Negatif 3/5. Negatif 3/5. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi. Okey, ambil jawapan dalam bentuk pecahan. Jangan ambil jawapan dalam perpuluhan. Okey, sekarang kita nak transfer masuk ke dalam kurungan. Okay. So, yang pertama ni mudahlah. X tolak 7. Okey, 7 positif jadi 7 negatif. Okey, yang kedua ni.
Alisha, apa jawapan yang kurungan yang kedua? Um, 5x 5x tambah 3. 5x tambah 3. Amirul, apa kurungan yang kedua? Hmm. 5x tambah 3. 5x tambah 3 juga. Confirm? Confirm. Confirm. Amir, apa kurungan yang kedua? Apa jawapan kurungan yang kedua, Amir? Tengok balik contoh ni. Cikgu dah buat contoh tadi. Apa jawapan dia, Amir? Yang awak dapat dalam kurungan tu. Awak dapat apa? Try Amir, try. Amir, dapat apa, Amir? Amir, kau dengar tak cikgu tanya? Apa jawapan dia? Amir, dapat apa, Amir? Tahu tak nak keluarkan jawapan dia, tahu tak? Tak. Tak tahu. Habis tadi cikgu terang tak ada pun cakap tak tahu. Tadi kan cikgu dah explain tadi macam mana nak masukkan dalam kalkulator, nak masukkan dalam kurungan tadi. 3 bawa naik atas, darabkan dengan X, jadilah 3X dekat sini. 4 ni positif, masuk dalam kurungan, dia tukar jadi negatif. Itu je. So, X sama dengan negatif 3/5 ni, kalau tukar jadi apa? Amir? Amir, try. Awak kena cuba. Pak Amir, masa jalan ni. 5x tambah 3. 5X tambah 3. 5 naik atas, darab dengan X. Okey, dapat 5X. Tinggallah negatif 3. Negatif 3 masuk dalam ni, ditukar jadi tambah 3. Okey, operasi mesti tukar. So, 5X tambah 3. Okey. Memang itu jawapan dia pun. Okey. Maknanya juga nak tahu. Okey. Tahu ke tak tahu jawapan tu betul ke tak? Okey, kau awak yakin ke tak yakin dengan jawapan awak tu? Okey. Okey, satu soalan Tak nak lah, satu, dua lah. Satu sikit Okey. Okey, dua soalan hantar dekat Telegram.
Joshua. Tadi cikgu dah bagi tahu tadi. Soalan ni dia tak pakai huruf X. Tapi dalam kalkulator, jawapan awak akan dapat dalam huruf X. So, bila awak nak tulis jawapan, jangan pakai huruf X. Awak kena pakai huruf apa yang dekat soalan. Oh, Kalau dalam kalkulator, kalau dekat soalan huruf K, so dekat kalkulator awak akan dapat contohlah X sama dengan 4. Tapi bila awak nak tulis, awak kena tulis K sama dengan 4. Awak tak boleh tulis X sama dengan 4. okey. Okey. Tak apalah. Tak payah betulkan. Cikgu anggap itu huruf M dengan T je lah. Cikgu nak tengok yang dalam bracket tu betul ke tak je. Tapi next time kena ingat lah. Okay. Amirul pun sama juga Amirul. Jangan pakai X. Awak punya persamaan bukan X. M dengan T. Okey. Okey. Cikgu, Ya. macam mana perpuluhan nak tukar jadi per? Shift ABC. Awak tekan button shift, awak tekan button A/B/C tu. Dia akan tukar pecahan tak wajar. Amir, cikgu explain tadi. Mana ada cikgu buat, Amir, mana ada cikgu buat tunjuk contoh yang dalam jawapan dalam perpuluhan? Tak ada. Kenapa awak buat perpuluhan? Mana ada contoh cikgu bagi jawapan perpuluhan? Dalam kurungan pun tak ada jawapan perpuluhan. Yang perpuluhan dalam kalkulator awak dapat perpuluhan tu, awak kena tukar kepada bentuk pecahan. Kemudian kurungan, sekejap dua kurungan, sekejap satu kurungan. Soalan nombor 1 ada 2 kurungan. Soalan nombor 2, 1 kurungan besar. Dah jadi lain pula. Kena tukar, Meh. Yang jawapan perpuluhan, ambil jawapan dalam pecahan. Hantar balik ya, cikgu. Yang lain, yang cikgu dah tanda. Siap, cikgu dah tanda. Bagi soalan tambahan ya. Yang dah siap dan cikgu dah tanda yang belum siap buat dulu 2 soalan ni. Yang cikgu dah tanda boleh try yang ni pula. Pakai X lah. 4X.
Hantar juga Amir, pecahan tak Amir, jawapan dalam kurungan, jawapan X memang dalam pecahan. Itu pun pecahan awak buat tu, pecahan itu nombor bercampur, Amir. Pecahan tak wajar, Amir. Pecahan tak wajar. Dalam kurungan mana ada jawapan dalam pecahan? Kau tengok cikgu buat, mana ada cikgu buat jawapan dalam kurungan ada bentuk pecahan? Tak ada. X tolak 7, 5X tambah 3. 5X tambah 3 ni jawapan dia dalam pecahan. Tapi bila masuk dalam kurungan, mana ada bentuk pecahan lagi dah. Kan tadi cikgu dah tunjuk macam mana nak pindah, nak ubah dia. Yang awak bagi 1/2 tu Amir, itu bukan pecahan tak wajar Amir, itu nombor bercampur. Tahu tak nak dapat nak tukar pecahan tak wajar, tahu tak? Kat kalkulator. Nombor bercampur ni kita tak pakai dalam matematik sekolah menengah ni, jarang pakai. Biasanya pecahan nombor bercampur tu kita pakai dalam bentuk pecahan tak wajar je. Tahu tak Amir nak tukar kepada pecahan tak wajar dalam kalkulator? Kalau guna kalkulator tak pandai. Ha? Guna kalkulator tak pandai? Tu kenapa tak tanya? Semua cikgu nak kena tanya. Okey, awak pergi dekat X2 tu. Awak pergi tekan sama dengan sampai skrin tunjuk X2 sama dengan 1.5 tu. Dah belum? Tekan apa? Awak pergi balik dekat soalan nombor 1 tu, awak buat balik soalan nombor 1, masukkan balik A, B, C dia. Kemudian duduk dekat skrin yang tunjuk X2 sama dengan 1.5 tu. Duduk kat situ. Dah ke belum? Dah. Dah, okey. Kalau awak tekan ABC, itu yang awak dapat 1/2 tu. Dia nak tukar pecahan tak wajar, bukan tekan ABC tu. Tekan Shift ABC. Ditunjuk apa Shift ABC? Ha? Kedua. Berapa? 3/2. 3/2. Itu kita panggil pecahan tak wajar. So, bila dapat X sama dengan 3/2, ikutlah step yang cikgu ajar tadi. Bawa naik atas jadi darab, kemudian tinggal 3 tu tukar operasi. Kalau 3 tu positif, tukar jadi negatif. Untuk letak dalam kurungan tu. So, dia jadi apa? So, apa jawapan dia? M tambah 4, kemudian dalam satu lagi kurungan jadi apa? M tolak 3/2. Cikgu cakap tadi, jawapan dalam kurungan tak boleh bentuk pecahan. Mana ada cikgu letak bentuk pecahan dalam kurungan? Tak ada. Awak ni, cikgu dah bagi tahu dah ni. Awak kena bawa sini, naik ke atas, darab dengan X. 2 darab dengan X dapat apa, Amir? 2 darab X dapat 2. 2X. Dapat 2X. So dalam kurungan jadilah 2X dekat sini. Kemudian tinggal apa sebelah kanan sama dengan tinggal apa? Bila 2 dah darab dengan X sebelah kanan tinggal nombor apa?
X sama dengan 3/2. 2 dah bawa pindah ke sebelah kiri. Sebelah kanan tinggal nombor apa? 3. Nombor 3. 3 tu positif ke negatif? 3 yang tinggal tu positif ke negatif? Positif. Positif. Masuk dalam kurungan dia tukar jadi negatif. So, jadilah dia 2X tolak 3. Awak tak boleh letak dalam kurungan X tolak 3/2. Tak boleh. Kena tukar jadi bentuk macam ni. Faham tak? Faham tak, Min? So, tukarkan semua. Nombor 1 sampai nombor 3. Okay, nombor 1 dengan nombor 2 tu tukar balik. Yang bentuk pecahan tu tak nak dalam bentuk, yang bentuk perpuluhan tu tak nak dalam bentuk perpuluhan. Tukar balik dalam bentuk jawapan T dengan jawapan M tu, jawapan yang perpuluhan tukar bentuk pecahan, yang dalam kurungan tukar balik. Tak nak guna dalam kurungan bentuk pecahan. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. Alisha, dalam kurungan tak ada sama dengan, Alisha. Sama dengan tu jawapan X kita. Dalam kurungan tu pemfaktoran. Bukan bawa masuk sama dengan. Awak kena bawa masuk operasi, tambah tolak. Daripada jawapan X tu. Bukan bawa masuk sama dengan. Okey.
Aisyah? Dah belum? Baru betul Alisha. Okey. Amir, cuba awak tengok soalan nombor 2 yang awak buat. Pelik tak dengan soalan nombor 1 yang awak buat? Sama tak rupa dia? Mana pergi awak punya kurungan? Kurungan pun tak ada. Itu satu. Okay. Satu lagi. Cikgu dah bagi tahu tadi, pecahan tak boleh Amir, pecahan. Kan cikgu dah bagi tahu tadi, pecahan tak boleh. Jawapan dalam kurungan tak boleh ada pecahan. Kenapa awak masih lagi buat pecahan? Cikgu dah bagi tahu bentuk pecahan tak boleh dalam kurungan. Kan cikgu dah tunjuk cara kalau dapat pecahan kena darab tu, awak tak buat ke? Haziq, perpuluhan tak boleh Haziq. Ulang banyak kali dah. Perpuluhan tak boleh pakai nombor perpuluhan. Kena pakai dalam pecahan. Okey. Aish, boleh keluar dulu Aish. Cikgu sebut je boleh keluar dulu Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye. Salam. Baik. Asma, boleh keluar dulu Asma.